Jadi kita yang buat ibadat sudah tentu akhlaknya. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ahabbin nasi ilaina sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail, fatahahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma ya arhamar rahimin waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idhna min syarril khalq wa akhtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Engkau saja kami dapat berada di waktu petang dan malam ini, dan dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan ini malam, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan selepasnya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami segala kebaikan yang Engkau kurniakan kepada hamba-hamba Engkau yang saleh. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan ini malam dan kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan sebelumnya dan kejahatan yang selepasnya. Ya Allah, taufikkanlah kepada kami supaya kami dapat betul dengan kebenaran. Ya Allah, hiasikanlah kami dengan taqwa dan ikhlas. Ya Allah, sudahilah kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah kurnia kepada kita. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kita dapat petunjuk, dapat berada di atas jalan yang betul. Kalau tidak dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sesat. Kita tak dapat petunjuk sama sekali. Kerana memang kita maklum, kita seorang hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang bodoh, hamba Allah yang tak pandai nak cari jalan yang sebenarnya. Tetapi alhamdulillah, Allah bimbing kita, Dia tunjuk kepada kita jalan yang betul. Khususnya kita orang Melayu, Allah hatta ajaran awal-awal kepada kita, ajaran yang betul. Di dalam akidah Allah sampai pada kita, ajar kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam tajuk furu' syariah, Allah hantar kepada kita mazhab yang munasabah,
yang sesuai dengan kita orang Melayu di atas mazhab Imam Syafi'i yang diakui oleh ulama seluruh dunia bahwasanya ini adalah satu daripada mazhab dan syariah yang betul, syariah yang berdasar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariah yang diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di hari ini kita nak berterusan di atas rel inilah, di atas jalanan inilah, kerana jalanan ini sudah diakui kata jalan yang betul, yang mana yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidahnya, di dalam fiqahnya, di dalam tasawufnya, itu adalah jalan yang betul sekali, yang selamat kita bila kita berjalan di atasnya. InsyaAllah ta'ala segala gerak-geri kita kita kena letak di atas rel inilah. Maka soalan-soalan yang berada di depan kita yang kita nak menempuhi dia ataupun yang belum lagi, kita ikut di atas cara-cara inilah. Apa yang sudah disebut oleh ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah, itulah kita bawanya. Kalau tak ada apa disebut oleh ulama kita, kita kena buat panduan kepada apa yang telah disebut. Kita ukur-ukur, kita ambil banding, jadi sama. Tak boleh kita nak reka-rekakan. Lebih-lebih lagi kita orang awam seperti saya ni masuk di dalam kategori kelas degree kitanya degree muqallid, degree mustafti, bukan degree mufti, mustafti. Bahasa Arab mufti orang yang memberi fatwa, kita maklum dah. Satu lagi kita orang mustafti, orang yang minta fatwa. Salah kalau kita tukar kursi. Mustafti naik duduk di atas kursi, mufti duduk kat bawah. Tak boleh, tak betul tu. Itu sesatlah kalau kita tukar tempatnya. Oleh itu hari ini tidak diberi tajuk untuk ceramah, itu sebagai buat mukaddimah. Tajuk kita malam ni tajuk soal jawab. Tajuk soal jawabnya yang sebenarnya kena bukan saya lah untuk memberi jawapannya, kena mufti duduk kat sinilah. Kena mufti. Bila tajuk soal jawab ni kena mufti. Sebab soal ni daripada mustafti, daripada kita. Tapi walau bagaimanapun saya akan ambil cara mufti lah. Cuba angkat taraf saya, angkat saya sendiri, letak di peringkat mufti. Kerana nanti kerajaan letak mufti tu lambat lagi lah. Hari ni saya naik peringkat mufti sebentar, malam ni lah. Sebentar lagi saya turun balik lah. Apa saja ilmu yang Allah bagi tu saya boleh bagi keterangan dah. Sebagai buat gambaran mufti. Kerana kita di hari ni kalau kita nak cari mufti yang sebenar, tak ada lah, tak jumpa, tak sampai sungguh. Kalau pada syarak, pada hakikat, kita nak cari mufti yang pada syarak sungguh tu tak sampai. Tak cukup syarat-syarat dia. Syarat-syarat orang nak jadi mufti tu tak cukup syarat. Cuma mufti majazi hari ni. Mufti majazi, bukan mufti hakiki. Mufti hakikinya kita baca dah di dalam kitab Mustasfa bagi Imam Ghazali, macam mana syarat mufti, orang mufti dan mustafti. Ada tajuk di dalam usul fiqh kita, ada di sana. Oleh itu apa soalan yang sudah disoal pada yang disediakan pada malam ni, saya silakan pengurusi masjid ataupun imam bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. bermusafir. Selesai salat maghrib, saya terus berzikir dan berdoa. Kemudian barulah saya teringat untuk salat jamak qasar isyak ke dalam waktu maghrib. Adakah boleh saya terus bangun untuk salat jamak qasar isyak ke dalam waktu maghrib tersebut, atau sudah tidak dibolehkan lagi? Ya.
Soalannya, mana kita seorang yang musafir, orang yang di dalam perjalanan yang jauh, perjalanan antara jaraknya antara tempat kita duduk kepada tempat yang kita nak pergi, dia panggil tempat kosak, tempat tuju kita, jaraknya 2 marhalah. 2 marhalah ni diukur dengan jarak ke masa sekarang, iaitu 80 km 600 meter, mana 81 km lah lebih kurang diukur dengan masa sekarang. Ukur masa dulu 1 hari 1 malam perjalanan unta yang dimuat. Unta berjalan, dia berjalan sampai separuh jalan dia berhenti tu qada hajat apa, kemudian dia berakak pula, dia berhenti pula satu tempat pula, 2 kali berhenti tu nama 2 marhalah nama dia. Maka di dalam syariat kita, bila seorang berada di dalam perjalanan, dia harus diberi kemudahan, diberi keringanan kepada dia beberapa perkara. Kita fokus kepada yang disoal. Selain daripada hal soal ni, ada lagi diberi keringanan, kita boleh himpun sembahyang yang 2 waktu di dalam 1 waktu. Kita sembahyang asar dalam waktu zuhur, sembahyang isya dalam waktu maghrib boleh. Sudah maghrib selalu sembahyang isya. Dinamakan bahasa Arab nama jamak taqdim. Dan boleh kita nak jamak takhir. Kita tinggalkan sembahyang zuhur, kita sembahyang di dalam waktu asar. Kita tak sembahyang maghrib, kita pergi sembahyang dalam waktu isya. Nama jamak takhir. Boleh begitu. Berdasar kepada firman Allah Ta'ala, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, hingga akhir ayat. Maka perkara yang diharus, perkara yang wajib, perkara sunat, kesemuanya di dalam kaedah agama. Kalau kita belajar hukum syarak, dia ada 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu seperti harus maya jamu, harus qasah, itu hukum taklifi nama dia. 5 hukum taklifi, dia tak keluar daripada 5. Kita kena tahu hukum 5 ni, apa saja nak sebut dia tak keluar daripada 5 ni. Itu kaedah kita. Ini hak ahli sunnah wal jamaah. Satunya wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Sebutlah apa nama pun. Kalau kata bid'ah, tak keluar pada 5 ni. Bukan bid'ah tu asing daripada 5, tak. 5 ni saja. Kalau asing, apa kita nak kata? Kalau dia satu dengan perasingan, tak ada arti. 5 ni saja. Kemudian 5 ni ada baginya syaratnya, ada baginya sebabnya, ada baginya maniknya, ada 5 hukum wad'i baginya. Bila dah kata cukup syarat, tetapi seperti syarat wajib sembahyang ada, seperti masuk waktu, sudah cukup. Tapi bila ada manik, tak wajib juga. Dia tengok dia pula. Bila tak cukup syarat, tak wajib. Kalau gitu, di dalam tajuk kita, dia itu semaya jamak dan qasah ni ada syarat-syaratnya. Bila tak cukup syarat, tak boleh. Tak boleh. Maka hak soalan kitanya, kita fokus kepada soalan. Seorang ni dia sudah sembahyang maghrib, sesudah sembahyang maghrib dia berzikir dan dia berdoa. Sudah berzikir berdoa, dia teringat kata dia nak jamak sembahyang isya. Kemudian boleh ke tak boleh, dia selalu nak terus bangun semaya jamak ataupun sudah terluput syaratnya. Kalau kita belajar di dalam fiqh kita, syariat kita, saya
tak pandailah nak ambil dalil dengan secara detail satu persatu. Yang saya sebut dalil-dalil hujah-hujah itu sebagai nak menghiasi saja, sebagai tarian saja. Yang sebenar bagi kita orang kelas taklid ni tak payah sebut hujah-hujah dalil-dalil, tak payah baca dalil Quran dan hadis. Cuma yang baca itu untuk menghiasi. Lama lecu, lama bedak, biar jangok sikit. Takut kalau tak lama lecu juga tak pinang lah, tak dipinang. Maka tua begitu duduk dengan bujang terus. Tu ya. Yang sebenar itu lecu saja. Orang yang nak pakat kelas tu kena orang pakat mufti yang hakiki, bukan mufti majazi. Mufti majazi yang seperti saya ni mesti sebut marajah, sumber tempat saya ambil tu kat mana. Tu hak penting sumber. Tapi dia hari ni sudah bertukar. Sumber tak tahu kat mana, tapi bacanya Al-Quran dan dalil terus. Apa kelas dia? Dia menaikkan kelas dia, langkah. Sudah dapat degree BA, dapat doktor terus. MA dok kat mana? Tak ada. Itu tak betul caranya. Yang sebenarnya. Cuma sudah jadi trend, sudah jadi wallahu alam. Biarlah. Cuma saya sebut supaya kita nampak gambaran kata sudah jadi kucak-kaci di dalam masalah agama. Tak tahu kaedah, jadi tak mengikut real sangat dah. Lari dah daripada real yang sebenarnya. Maka bagi saya yang saya sebut di sini ke di mana tempat ke, tentu sekali saya berdasar kepada sandaran yang disebut oleh ulama kita lah. Kerana saya tak mampu, bukan kelas saya untuk berdalil dengan sumber dalil yang asli, tak kuasa. Yang saya berpegang di antaranya sumber Tuhfatul Muhtaj bagi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, syarah Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi lah, Nihayah bagi Imam Ramli, Mughnil Muhtaj bagi Syekh Khatib Asy-Syarbini, Hasyiah Ibn Qasim Al-Bajuri dan upamanya kitab-kitab fiqh yang saya belajar lah lebih kurang. Itu tempat ambil, tempat sanad sumber yang saya berpegangnya. Bila sumber tu sebut hujah, saya sebutlah hujah lebih kurang. Maka syarat bagi jamak taqdim ini mesti kena tertib pertamanya. Kena sembahyang ampunya waktu dulu, maghrib, kemudian sembahyang isya. Yang kedua, syaratnya kena niat jamak di dalam sembahyang pertama. Bukan di dalam takbir, di dalam sembahyang pertama, di dalam sembahyang maghrib. Artinya di dalam takbir pun boleh, itu dia sudah masuk. Di dalam Fatihah boleh, di dalam tayat boleh, di dalam salam boleh. Pastinya jangan sampai kepada minkum. Assalamualaikum. Minkum tu aku nak jamak tak boleh dah, habis dah masa dia. Tempoh dia habis. Yang ketiga di antara syaratnya mesti muwalat bahasa Arab. Bahasa Melayu mesti mengiringi terus sesudah sembahyang maghrib, selalu sembahyang isya. Kalau ada jarakan, ada perceraian, kalau bahasa petani kata ada sengai, di antara dua semaya ada sengai, boleh faham juga. Boleh. Tak faham ke dunia luar dah. Sekarang dunia sepi. Dulu dunia luar tak kenal Kelantan, sekarang Kelantan kenal Kelantan. Kalau kenal Kelantan, kenal Tani. Bahasa Kelantan ni habis dah menakluk negeri Malaysia ni. Mana sengai? Bila sengai ada perceraian antara maghrib dan isya, maka tak boleh nak jamak, sudah luput syarat. Tetapi ulama fiqh dia baca tengok hujah, ni ulama mujtahid. Sengai jarak ni jauh mana? Dia buat kaedah jarak ke sengai ni yang panjang. Sebab apa? Kerana tak boleh tasawur, tak ada rupa kalau sudah maghrib semaya isya lalu dengan tidak ada jarak langsung, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Majlis tak ada macam tu. Tak ada.
Tak ada Nabi buat macam tu, tak ada sahabat buat macam tu, tak ada. Tetapi yang ada athar daripada Rasulullah, sudah sembahyang yang pertama dia tidak iring dengan solat sunat ba'diyah. Dia tidak masuk sunat ba'diyah. Dia selalu semaya yang kedua. Itu dari situlah ulama faham kata mesti kena mualat, tak boleh nak asing, tak boleh nak ceraikan. Maka cerai ni kena cerai yang lama. Maka lama ni dhabit dia, kaedah dia di dalam kaedah agama kita kena kembali kepada dhabit syarak. Al-Quran dhabit lama macam mana, hadis dhabit lama macam mana. Bila tak ada di dalam Al-Quran dhabit lama dia, kembali kepada bahasa Arab, dhabit lama macam mana, jarak. Bila tak ada ketiga-tiga ini, kembali kepada dhabit dia pada uruf. Kita yang ramai-ramai kata begini panjang dan lama. Maka di sini kembali kepada uruf. Bila uruf pula, ulama pula dia baca uruf pula. Kita tak boleh baca, tak payah baca dah. Dia sudah bagi kaedah dah uruf tu. Ya. Kaedah pada uruf iaitu bila ada senggang, bila ada perceraian antara dua sembahyang ini, qada 2 rakaat sembahyang yang secepatnya yang qada mungkin kita semaya. Kita nak boleh semaya 2 rakaat ni, qada mana, berapa minit semaya 2 rakaat. Kalau ada jarak antara dua ni, qada teluh, qada boleh sembahyang 2 rakaat, maka nama panjang, luput dah syarat. Tak boleh jamak takdim, mesti kena semaya isya di dalam waktu dia sendiri, maya asar dalam waktu dia sendiri. Itu kaedahnya. Itu kalau kita sengaja dengan zikir dan doa dan upamanya dengan bercakap, dengan telefon, halo kat sana, halo lambat jawab, itulah. Adapun kalau dia mengasingkan dengan solat, kalau dia solat 2 rakaat, tentu sudah putus, tak ada jalan lah, habis, luput syarat dah. Maka soalan tadi jawabnya tilik kepada doa dan zikir dia satu. Kalau doa dan zikir dia tu pendek, sudah solat maghrib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah, Allahumma rabbana adina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah 10 kali saja. Tak sampai 1 minit setengah atau tak sampai 2 minit, maka nama dia jarak ke dia pendek. Yang kedua kena tilik, dia sudah niat kata niat jamak di dalam waktu maghrib tadi. Kalau dia sudah niat, cuma dia tak biasa sangat jamak ni, yang kita terlupa, tergalik, terlalai. Mari kita ingat, aku nak jamak, ya boleh. Kalau dia tidak niat, tadi tak ada niat dalam waktu maghrib tadi sembahyang jamak, aku nak jamak, tak boleh dah, luput syarat, tak cukup syarat. Kat situlah kesimpulannya, tilik antara zikir dia dengan sembahyang, dengan teringat itu, sampaikah tak sampai 2 minit lebih kurang. Kalau 2 minit ke atas, maka itu putus mualat. Wallahu a'lam. Mualat itu berterusan. Berterusan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum persentuhan anak lelaki dengan ibu mertua tiri? Anak lelaki bersentuh dengan ibu mertua tiri. Mertua betul dah mati dah. Ibu Mertua betul dah mati. Bapaknya kahwin lagi. Mana menantu lah, bukan anak dah. Anak sentuh dengan mertua, jadi berlawan sikit tu, anak kat mana? Mana menantu tiri.
Dan seorang perempuan tu ada anak perempuan bagi suaminya. Seorang perempuan tu dia kahwin dengan suaminya yang ada anak perempuan. Kemudian kita kahwin dengan perempuan tu, anak tadi tu. Kemudian kita dengan isteri lelaki tadi tu, dengan ibu tiri bagi isteri kita tu, bolehkah kita nak bersetuh dengan dia? Ini soalan orang Melayu lah. Orang Melayu tanya macam ni, dia tanya batal wuduk ke tak batal wuduk. Dia tanya bolehkah nak bersetuh tak bersetuh. Orang Melayu ni dia kuat, dia maknanya dia nak bersetuh, dia kira nak bersetuh. Yang benarnya tanya adakah dua ni mahram ke tak mahram. Itu kalau tanya kaedah fiqhnya. Dengan kaedah fiqh, yang ni ajnabi orang asing boleh kahwin ke tak boleh kahwin, itu kaedah. Kerana boleh sentuh tak boleh sentuh, batal wuduk tak batal wuduk, dia bina di atas mahram dengan tidak mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum. Kita baca ke ayat tu lah, kita nak kenal mahram tak mahram, kita baca ayat di dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti hingga akhir itu. Kalau tak masuk di dalam ayat tu, bukan tak nama mahram lah. Maka mertua tiri tak masuk di dalam ayat tersebut. Bukan ibu, mertua tiri bukan ibu bagi si menantu tadi. Yang haramnya hurrimat alaikum ummahatukum. Dan lagi pula ibu bagi isteri, ummahatu nisaikum. Sekarang dia bukan ummahat, bukan ibu bagi isteri kita, dia bukan ibu. Maka dia tak masuk di dalam kategori, tak masuk di dalam status mahram. Maka tak boleh kita nak sentuh lah. Nama dia dua tu bukan mahram, nama ajnabi. Seorang menantu tadi nama ajnabi nisbah dengan ibu tadi. Ibu nama ajnabiyah nisbah dengan dia, sama dengan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya. Soalan dari Facebook. Ya. Mohon izin bertanya. Sedia maklum saya bermazhab Syafi'i, tetapi timbul kekeliruan pandangan yang menyatakan mazhab Syafi'i ini macam lauk yang dihidang. Kita bebas ambil campur lauk macam makan nasi campur. Bermaksud boleh campur mana-mana mazhab yang kita suka, ikut suka keadaan macam mana pun. Dan satu soalan juga lagi yang saya nak tanya juga, adakah Rasulullah SAW pegang mazhab Ahmad? Kalau tengok kepada soalan tu, tak payah saya jawab dah lah. Sebab si yang soal tu lebih alim, lebih pandai daripada yang kena soal. Maka serah kepada dia lah. Dia nak campur berapa, macam nasi kerabu ke. Kalau campur nasi kerabu boleh makan lagi. Takut campur sampai jadi haru, itulah rusak saluran makanan kita, takut rusak. Kalau kita pandai campur, okey, tak ada masalah. Tak, siapa yang pandai nak campur? Orang yang pandai. Kita kelas kita ni, kita boleh nak campur tak? Dia kena tanya kita. Kita nak campur ni, kita kelas kita nak campur, kena orang lain tolong campur kepada kita. Kita nak campur sendiri tak boleh. Bukan kelas kita. Maknanya, kita orang awam, mazhab kita, mazhab mufti. Kita tanyalah. Kalau mufti bagi jawapan kata, ini boleh. Ya, kita amalkan. Kita tak ada mazhab dah. Kita tanya ya. Kita tanya. Bukan kata, kita baca di dalam artikel mana-mana, mazhab ni boleh aku nak pegang dengan mazhab ni. Tak boleh. Kalau begitu boleh kira lagi. Kalau dia baca hadis, hadis ni macam ni, aku nak pegang dengan hadis ni.
Soalan kata Rasulullah bermazhab dengan mazhab apa? Wal'iyadzabillah. Itu satu daripada wasawisus syayatin, setengah daripada perkara-perkara yang mengharu biru oleh syaitan. Syaitan buat haru biru supaya manusia ni sesat. Memanglah kita kena tahu, kita kena faham mazhab, apakah maksud dengan mazhab. Barulah kita boleh tahu kata bermazhab ini apa arti dia, jauh salah dia sejauh mana. Ni orang tak faham di dalam tajuk mazhab, tak faham tajuk yang mereka bercakap sendiri. Kadang cakap kita bercakap sendiri tu kita pun sudah jadi keliru. Bukan kita duk cakap kita mesti turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mesti ikut salaf. Kalau tak tambah yang itu dah adalah satu kira, tambah pula kita mesti kena ikut salaf. Bila kena ikut salaf, cuba kita tanya, salaf itu bermazhab apa? Cuba kita tanya. Adakah salaf tidak bermazhab ataupun salaf tu bermazhab? Cuba kita soalkan. Cuba soal balik dalam Facebook. Tak payahlah, itu saja untuk ugi masa aja. Ugi masa. Adakah salaf tak ikut sunnah Rasulullah? Kita penting kena faham makna sunnah dan faham ikut Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Itu salah satu pada perkara kita mesti faham. Maknanya tajuk yang sebegini, soalan ni kena cakap panjang lah, tak cukup masa antara maghrib dengan isya. Kena jarak ke dia masa antara subuh dengan isya. Baru boleh kita terang. Ya, ibarat kena faham betul-betul. Bukan nak faham bahawa Imam Syafi'i belajar dari kecil sampai umur 15-17 baru boleh faham. Tu kelas Imam Syafi'i. Kelas kita yang lebih pada Imam Syafi'i lagi ni tak tahulah. Makna kalau kita tengok kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang selepas pada Rasulullah dia ada bermazhab dengan mazhab Ibnu Abbas, ada bermazhab dengan mazhab Ibnu Mas'ud, ada bermazhab dengan mazhab Siti Khadijah. Bukan satu mazhab. Rasulullah tak payahlah kita tanya dia bermazhab apa, itu tak payah kita jawab. Cuma penting kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan mazhab faham, hendak faham. Kalau yang ikut Facebook tak faham pun, yang ikut ini pun harap yang ikuti saja ni lah fahamnya ada di dalam majlis ni. Yang soal tu dia tak faham dah. Kalau kita suruh faham pun dia tak mau faham dah. Dia nak nak dia panggil kalau bahasa taninya dia nak ujar supaya jadi hilang fiqh kepada orang ikut mazhab. Ikut mazhab ni tak berapa betul. Dengan dalilnya Nabi tidak bermazhab, sahabat tidak bermazhab, dengan mazhab Imam Syafi'i ke tak bermazhab. Kita tanya Imam Nawawi dia pandai ke tak pandai Quran hadis? Kita tanya kat situ. Kemudian Imam Nawawi adakah dia tidak bermazhab? Orang selepas daripada ashabul mazahib ni, selepas pada Imam Abu Hanifah, selepas pada Imam Ahmad, ke semua ulama, tokoh-tokoh besar semua bermazhab. Adakah kita boleh kata mereka ini tak ikut Rasulullah? Kat situ cuba kita kat situ. Adakah Imam Syafi'i dia buat mazhab, adakah dia tak ikut Rasulullah? Sedangkan
Rasulullah tak ada mazhab, Imam Syafi'i buat mazhab. Dia buat mazhab. Kemudian apa pedah dia buat mazhab? Kenapa Imam Syafi'i tak ikut tak ikut Imam Malik? Imam Malik mazhab. Maka yang sebenarnya mazhab ini ialah kesimpulan. Faham? Kesimpulan agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, takut tak faham lagi. Kesimpulan mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut tak faham lagi. Kesimpulan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut mazhab ialah, saya kuatkan suara sikit supaya orang kat sana tu boleh dengar. Takut tak dengar kan. Mudah-mudahan ni sampai tu kat sana. Ikut mazhab ialah ikut Al-Quran dan Al-Hadis yang dipaham oleh tuan mazhab. Tu kalau cakap penuhnya. Cakap penuh macam tu. Ikut mazhab ialah ikut Al-Quran dan Al-Hadis yang dipaham oleh tuan mazhab. Kita ikut mazhab Syafi'i ialah kita ikut Al-Quran dan Al-Hadis bagaimana yang dipaham oleh Imam Syafi'i. Berarti kita tak keluar daripada ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Cumanya kita tidak secara terus, kita bukan dengan secara langsung. Itu sahaja. Itu sahaja. Tak keluar langsung daripada kita ikut pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita masih di dalam kategori, kita masih di dalam ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Maka orang ikut Al-Quran dan Al-Hadis, dia ada dua. Satu, ikut Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara terus dan langsung. Itu nama dia mujtahid, itu nama mufti. Ikut Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara perantaraan. Itu nama kita mustafti, itulah nama kita muqallid. Faham tak faham? Tak bunyi tak faham. Kalau kita tak payah bermazhab, kalau tak payah kita taklid, kalau kita mesti kembali kepada Al-Quran dan terus, tak ada mufti dan mustafti. Malam ni pun tak ada majlis. Saya boleh breakthrough lah. Apa gunanya soal ni? Apa faedah soal? Apa faedah buat kuliah? Faedah apa? Sampai tak sampai fikir dia. Kalau tak faham tu macam mana nak pergi faham Quran dan hadis sendiri? Kita ada majlis kuliah, ada mengajar ni kerana ada yang tak pandai itulah. Tak boleh kembali pada Quran dan hadis. Kalau boleh kembali tak payahlah lah. Adakah di masa sahabat ke semua sahabat kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis? Mustahil. Tak ada sahabat yang ingat satu hadis, macam mana dia nak kembali pada Quran dan hadis? Mustahil. Sahabat 100,000 lebih, yang jadi mufti dia berapa saja? Yang lain tu taklid ke semuanya. Sebab tu saya sudah buat ayat kata, kalau kelas-kelas kita ini kalau kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara terus, wajib sesat. Wajib sesat. Memang Imam Syafi'i sebut, kalau betul pun tak betul lagi, kalau betul pun berdosa lagi kita ni. Sebab tu banyak kalau kita baca, kita tengok penceramah-penceramah kita, penulis-penulis kita, yang saya tengok tarjamah Al-Quran lagi, tarjamah hadis lagi, macam mana nak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis? Ni kelas-kelas penceramah dah. Bah kalau kelas-kelas bukan penceramah ni, peramah. Apa nak kata? Lebih lagi
Saya tengok bahasa Melayu Malaysia ni mesti saya rasa kena baiki. Nanti saya nak baiki bentar lagi nak baiki. Teruskan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan WhatsApp. Saya pernah menjadi makmum solat asar dan dapat bersama imam selepas imam mengangkat takbir. Soalnya, selepas saya membaca doa iftitah dan baca Al-Fatihah, tidak sempat habis imam dah rukuk. Ya. Boleh ke saya terus ikut imam rukuk tanpa habiskan Al-Fatihah, sedangkan saya bukan makmum masbuk? Seorang jadi makmum semaya asar, tak payah berasar lah, Zuhur sama juga. Mana dia nak hak dia betul-betul, fokus pada hak dia betul. Semaya ni tak kena asar, sama je hukum dia. Bukan asar semaya lain, Zuhur kaedah dia lain, kaedah satu je. Semaya sepak dengan imam, sudah imam takbir, dia baca doa iftitah, baca Fatihah tak sempurna, kamar dia imam rokok, dia nak buat macam mana? Saya nak tanya balik ni, hak nak ikut Quran dan hadis nak buat macam mana? Tak payah tanya, cuba. Tak tahulah, cuba sendiri lah. Cuba baca Quran sendiri. Nak temu kat mana? Cuba baca hadis. Ni makna begini pun kita lemah dah satu. Kalau kita nak kata macam mana? Tak ada dah. Ni kata kita mustafti, mana kita ada hadisnya. Kita kena tahu hadis tajuk ni ada berapa hadis. Baru kita jadi mufti, baru kita nak pakai Quran hadis boleh. Quran tajuk muwafiq masbuk ada berapa ayat. Hadis Rasulullah sakut paut muwafiq masbuk berapa. Fatwa sahabat sakut paut dengan muwafiq masbuk ada berapa fatwa sahabat yang kita tahu. Ada berapa fatwa Imam Syafi'i. Fatwa baca kuno ada berapa fatwa daripada para sahabat, para tabi'in. Kita tahu tak? Ini dah membukti kata tak boleh kita orang awam nak kembali sendiri. Tak boleh. Kita tak ada kaki nak suruh berjalan sendiri. Boleh tak? Kalau orang pukul pun kita tak boleh berjalan lagi. Pergi mau berjalan. Aku tak boleh berjalan. Aku kena berguling je. Betul tak betul? Ni kalau hari ni, kalau saya pukul mau pakai Quran sendiri, jangan turut aku. Tak pukul pun tak boleh. Kalau kata nak berbicara 1000 tahun, bobohlah, aku tak boleh pergi. Itulah. Mana ini dia masuk di dalam kategori, masuk di dalam peringkat dia orang muwafiq. Dia mesti mensempurnakan Fatihah dia, dimaaf kepada dia ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Kerana kira jarak antara dia takbir dengan imam nak rakaat, kalau dia baca Fatihah pertengahan lebih kurang 20 second. 21 detik dia panggil. 25 detik tu nama Fatihah pertengahan. Kalau dia baca dia sendiri baca Fatihah terus, sempat habis Fatihah dia. Cuma dia baca doa iftitah dengan dia sengkau kata sempat lagi nak baca Fatihah. Nama dia muwafiq, wajib dia mensempurnakan Fatihah dia. Dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Wallahu a'lam. Banyak soalan WhatsApp ni boleh. Ikutlah tengok yang mana penting. Ya. Baik. Ahmad imam solat Jumaat. Abu lewat jadi masbuk dan berimamkan Ahmad. Setelah Ahmad bagi salam, Abu bangun tambah 1 rakaat Jumaat. Kemudian datang Ali masbuk berimamkan Abu. Soalannya, setelah Abu beri salam, adakah Ali perlu tambah 1 rakaat sahaja atau perlu solat zuhur? Ya. Ini pun kena tanya kita hak kembali pada Quran dan hadis macam mana. Ini diajak kepada mujtahid nama dia. Mujtahid dia merakomis segala dalil, dia tahu dah dalil-dalil.
Allah. Saya kalau baca kitab Majmu' bagi Imam Nawawi, baca sajalah baca kitab bagi Imam Syafi'i, kita tahu kat situ Imam Syafi'i tak keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis walaupun 1 inci pun. Sebab tu saya boleh buat ayat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bercakap melainkan dengan wahyu. Ulama dia tak bercakap melainkan dengan dalil dan hujjah. Jangan kata ulama tu tak ikut Quran dan hadis. Kalau kita kata mari kita ikut Al-Quran dan Al-Hadis, ini arti kita tuduh ulama dengan cara tidak langsung. Kita tak boleh ikut Imam Syafi'i sebab Syafi'i tak ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tu kita kena mari semula ikut Quran dan hadis. Artinya Imam Syafi'i tak ikut Quran dan hadis. Imam Malik tak ikut Quran dan hadis. Imam Ahmad tak ikut Quran dan hadis. Imam Nawawi tak ikut Quran dan hadis. Kita boleh terima ke macam tu? Itu arti dia. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Tak boleh ikut ulama, tak boleh bermazhab. Oh, artinya jahatnya Imam Syafi'i. Jahatnya Imam Nawawi tak ikut Quran dan hadis. Jahatnya Allah bagi keramat kepada mereka itu. Sampai kepada kelas itulah wal'iyadzabillah. Maka bila kita baca di dalam kitab bagi Imam Syafi'i, kita kamar dia ni kita baca kitab Imam Nawawi, kita baca kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, mereka itu semua tak bercakap melainkan dengan hujjah dan dalil daripada syarak, dari Quran dan hadis, ijma' dan daripada perkataan sahabat. Mereka himpun-himpun ambil buat kesimpulan sampai kepada kita. Maka Jumaat tidak dapat jemaat melainkan dengan dapat serkaat daripada jemaat serta imam. Siapa sempat 1 rakaat dengan imam, orang ini dapat dah jemaat. Kalau tak dapat 1 rakaat, seperti imam duduk dalam tahiyat, kita pergi sempat dengan dia di dalam tahiyat, maka jemaat kita tak dapat. Kita kena, bila imam bagi salam, kita mesti kena sempurna dengan zuhur 4 rakaat. Kena 4 rakaat. Kalau sempat 1 rakaat, imam bagi salam, kita bangun tambah 1 rakaat, 1 rakaat saja kerana kita dapat Jumaat. Orang yang mari ikut kita pula, dia sempat 1 rakaat dengan kita, dia dapat Jumaat juga sebab dia dapat dengan orang dapat Jumaat. Seterus sehingga habis waktu zuhur lah, boleh gitu. Itu nas di dalam kitab fiqh kita Syafi'i yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin, di dalam Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj bagi Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Khatib Arsyarbini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Facebook, mohon penjelasan maksud pandangan Mu'tazilah yang mengatakan Allah melihat dengan zat, mendengar dengan zat, seerti dengannya. Apakah pandangan ini bermakna mentaksim, mutajisim. Itu tajuk akidah. Tajuk akidah kalau kita belajar di dalam dia panggil firqah. Dia mazhab, dia ada akidah, dia panggil juga mazhab, di sana dia panggil juga firqah. Kumpulan. Ada kumpulan kerana berdasar kepada hadis sataftariqu ummati, akan jadi firqah, jadi berkumpulan-kumpulan umat aku. Dipanggil firqah. Firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah jadi satu kumpulan dia di dalam akidah. Khawarij satu kumpulan dia, Murji'ah satu kumpulan dia. Maka soalan tadi, satu dari Mu'tazilah ni, satu daripada rukun dia, satu daripada akidah dia. Dia kata tidak ada di sana sifat yang wujudiyah yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak belajar usuluddin mengikut secara
ulama ahli sunnah wal jamaah daripada mutaqaddimin dan himpun dengan mutaakhirin, kita tak fahamlah sifat wujudiyah, sifat subutiyah, kita tak berapa faham. Maksud sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada betul-betul pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di sana. Sifat yang bahasa subutiyah sahaja, tak bersifat dengan wujud. Ada di sana sifat itu wujud. Sifat itu bersifat dengan ada. Bandingnya seperti seorang Abdullah itu, dia putih dan dia tinggi. Putih itu satu sifat yang ada di badan dia. Color dia putih ada. Tinggi dia bukan wujud dia. Itu sifat yang bahasa faham saja. Bila faham saja dia panggil umur amrun i'tibari, ataupun dia panggil subut. Sifat subut sabit saja, bukan ada. Tinggi ni tak ada lebih lain daripada tubuh dia ya. Body dia begitu dia panggil tinggi. Kalau begini panggil rendah. Tak ada. Tinggi itu bukan ada. Bukan ada. Kita biasa cakap kata ada lah. Tapi realiti dia ada ke tak ada? Realiti tu yang dibuat kiranya. Realiti dia, kenyataan dia, hak sungguh dia ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Orang tak beli tinggi. Orang beli lembu, dia beli ke tak gemuk? Dia beli tak gemuk? Dia beli lembu lah. Bila lembu tu banyak daging, dikira gemuk. Daging tu lah bila banyak, itu dia panggil gemuk nama dia. Begitu. Gemuk dia tu kira-kira. Ahli sunnah dan mujassimah. Kita ahli sunnah menyambit bagi Allah sifat-sifat wujudiyah. Ada bagi Allah sifat-sifat yang jadi sifat bagi dia, sifat zat dia. Mu'tazilah tak ada di sana sifat wujudiyah. Allah tak ada. Allah dikatakan dia bersifat dengan kudrat, bukan ada satu sifat yang Allah kuasa dengan dia. Allah zat dia dah kuasa, dia kuasa. Dia kuasa itu makna kuasa bizatih. Semacam banding di si Mu'tazilah api panah. Api panah. Maka adakah ada di sana satu tenaga yang buat bagi api itu, yang bersumber dia bagi kepada api untuk jadi panah? Di si Mu'tazilah tak ada. Diri api sendiri dah dia panah. Diri api itu dia jenis panah. Tak payah ada sumber lain. Faham ke tak faham tu? Bahasa takut tak faham bahasa saya dan cara atur ayat saya dia. Saya rasa boleh faham dah. Kalau tak faham bukan Melayu lah. Sebab saya cakap Melayu ni Melayu standard, tengah-tengah dah lah. Indonesia pun rasa boleh faham, Malaysia pun boleh faham, Tani pun rasa boleh faham, insya-Allah taala. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Maknanya api tak ada sumber lain yang lebih pada diri dia. Diri dia jenis pesing, setai dia setai panah dah. Tak payah ada yang sumber lain yang buat dia panah, tak ada. Orang ahli sunnah dia kata ada satu kekuatan, satu tenaga, kekuatan yang ada di api, sebab tu api tu panah. Dia kata sifat wujudi. Mu'tazilah dia kata tak ada. Panah tu api tu dah diri panah. Allah dah yang kuasa, tak ada sifat kudrat yang ada. Tapi dia tak nafi Allah bersifat dengan kudrat. Allah bersifat kudrat. Dengan mana Allah kuasa. Allah bersifat dengan ilmu, dengan mana Allah tahu. Tak payah ada sifat yang Allah tahu dengan dia. Allah jenis dia tahu dah. Dia jenis tahu. Diri dia, zat dia. Itu kata qadirun bizatih, alimun bizatih, ya, sami'un bizatih. Allah mendengar, tak ada sifat-sifat yang wujudi. Sebab kalau ada sifat wujudi, lazim daripadanya tajazzu dan tarakkub. Lazim daripadanya tajsim. Allah ada qadar dia, ada ukuran dia, ada bilangan dia. Zat dia berqadar, berukuran, ada saiz, ada saiz.
Saiz S ke, saiz M ke, saiz L ke, dia ada saiz dia, XL ke. Kalau Allah ada saiz, itulah nama tajsimkan Allah. Bila Mu'tazilah dia menafikan sifat wujudi, adakah nama Mu'tazilah itu mentajsimkan Allah? Taklah. Tidak mentajsimkan Allah. Kerana dia menafi itu kerana dia nak menafi daripada tajsim Allah lah. Dia nak membersihkan Allah daripada jisim. Allah bukan jisim. Kerana jisim ini, Allah jisim dinafi dengan ijma' ulama salaf dan ulama khalaf. Allah bukan jisim. Laisa bijismin musawwar. Allah bukan jenis jisim, bukan jenis ada gambaran, ada rupa, ada surahnya. Itu ijma' ulama. Imam Ahmad sendiri pun daripada ulama salaf tak boleh nak kata Allah jisim. Allah bukan jisim. Orang-orang yang dakwa ikut salaf, dia ikut Imam Ahmad. Orang-orang yang dakwa ikut salaf, dia kata tak ada di sana salaf yang menafikan kejisiman Allah. Maka itu menunjuk di atas kata dia tak meratai, tak habisi tengok perkataan salaf. Saja dia nak menyabitkan kejisiman Allah saja. Kalau dia tengok dengan secara seluruh, dia dapatilah bahawasanya orang salaf dia menafikan jisim daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam akidah salaf, baik pendapat Imam Ahmad, baik pendapat Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan lain-lain, kita dapati mereka itu menafikan kejisiman Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'tazilah dia menafikan sifat wujudiyah, dia mengatakan Allah qadirun bizati, itu dia nak menafikan kejisiman daripada Allah, bukan nak mentajsimkan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bernikah dua. Isteri pertama di Putrajaya, bahkan isteri kedua di Johor. Jadi bila saya pulang ke rumah bahkan isteri kedua di Johor, apakah saya dibolehkan jamak qasar sekiranya saya di rumah bahkan isteri kedua tersebut? Sebab rumah itu rumah saya juga. Ya. Dia bakal ke dia sudah kahwin? Bakal ni mana apa? Belum kahwin lah. Saya faham gitu juga, dekat saya faham silap. Saya kata bakal ni maknanya mana ada hak, mana ada kuasa, ada cukup syarat untuk nak kahwin lah. Mana boleh dah nak kahwin. Tapi bakalnya yang nak boleh jadi isterinya kat sana. Dia ada rumah kat sana, ada balik juga kat sana. Kemudian dia ada juga rumah dia kat Kuala Lumpur. Siapa ampunyanya? Yang jadi bakal tu ada kat sini lah. Dia tahu mana kata dia bakal tu, dia tahulah syarat-syarat dia. Bakal yang nak jadi bakal sungguhnya ada sifat berani tu dulu. Tu jadi bakal. Yang kedua pandai mengelik, pandai menusuk. Tu bakal dia, pandai dia. Sebab tu sebenarnya bukan dia rumah kat Kuala Lumpur, kat Johor, kat Kedah no. Tu bakal tu. Dia bakal tu. Kemudian kita nak kepada hukum syarak. Orang yang bersifat begini, bila dia balik ke Johor, dia bolehkah bila sampai ke Johor, dia bolehkah nak jamak dan qasar kat sana? Sampai ke Johor dah. Ini kena kembali kepada ulama juga. Kalau kita nak kembali pada Quran dan hadis sendiri, kita nak kembali ke mana? Kita duduk dalam laut, tak nampak pantai lah. Kompos pun tak ada. Nak pergi kat mana kita? Nak pergi kat mana? Kalau kita fatwa, itulah fatwa bi ghairi ilmin. Fadallu wa adallu. Sesat, kita sesat. Sebab tu saya kata, kalau kelah-kelah kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, tentu sesat. Sebab apa? Kita fatwa bi ghairi ilmin. Bila fatwa bi ghairi ilmi, tak kata fadallu wa adallu.
Tak begitu hadis Rasulullah. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Tu tempat ambil saya kata mesti sesat. Sebab kita ada ilmu ke tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni nama apa? Nama jahil ke ulama? Nama jahil. Tak panggil ulama bila kita tak ada ilmu. Orang nak panggil ulama dia kena ada ilmu apa? Saya nak pokok kat situ berasa nak kat situ nak bagi faham, nampak tak nak faham lagi. Kena ada ilmu apa? Kena ada ilmu biologi ke? Kena ada ilmu matematik ke? Kena ada ilmu apa? Tu pun tak tahu juga. Kena ada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu Al-Quran ada berapa? Ada banyak. Tu betul tu. Ilmu hadis ada berapa? Ada banyak. Apa? Tu biarlah malam ni tak ada masa. Begitu je. Gitu. Kita nak sebut ilmu Quran pun kita tak tahu. Orang nak nama ulama kena alim dengan ulumul Quran dan ulumul hadis. Barulah panggil ulama. Barulah panggil ulama. Kalau tak tahu, nama dia gelamur saja. Yang terjelimur saja. Bukan ulama. Allah, saya serenok kalau saya tengok kepada ulama. Ni kelah ulama. Kita baca kitab, tengok ni kelah ulama. Saya biasa. Saya terpengaruh dengan fikiran kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Cuma saya tak bagi tahu ke demo aja. Kalau saya keramat, saya tak bagi tahu ke orang lain. Apa nak bagi tahu? Kalau saya apatah lagi, saya lebih sesat. Kalau saya sesat, saya tak bagi tahu. Segi cara saya ya. Saya cuba akad diri saya jadi kelah mujtahid satu ketika. Akad jadi mujtahid. Aku tak sepakat ada Imam Nawawi, aku nak cuba ambil daripada Quran dan hadis sedikit. Bila pergi Allah sampai separuh jalan, Allah, aku jahilnya, sesak aku. Alhamdulillah Tuhan tunjuk pada aku. Adalah sebab-sebab bagi Tuhan Allah nak tunjuk tu. Alhamdulillah Allah tunjuk. Boleh kembali kepada pangkal jalan semula. Kalau pergi kat sesatlah, sesat. Bila pergi, banyak lagi ilmu yang aku tak tahu, banyak lagi ilmu yang aku jahil. Masya Allah, ulama, Masya Allah. Nampak. Khususnya baca dalam bab safar ni. Kenapakah dikira bila kita sampai kepada satu tempat, kita duduk 4 hari tak boleh jamak puasa. Bila kita sampai kepada satu tempat, niat nak duduk 4 hari tak boleh jamak puasa. Kenapa? Mana dalil? Mana hujah Quran dan hadis? Kita baca fiqh begitulah. Kata, bila kita musafir, saya daripada petani, mari kepada Putrajaya, saya niat, sudah ada program sini, nak buat program di sini, 4 hari 4 malam. Selain pada hari sampai saya dan hari saya nak balik. Dengan semata-mata sampai saya kat sini, putus perjalanan saya tak boleh jamak dan qasar kat sini. Itu fiqhnya. Kamar dia, mana Quran dan hadis macam mana? Ini fiqh, dia ambil kesimpulan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana hadis Rasulullah SAW, dia tak jamak, tak qasar, melainkan di dalam safar. Atau kaedah, di dalam perjalanan. Tak boleh jamak dan qasar seorang yang nama bermukim, beriqamah, menetap pada satu tempat. Itu kaedah dia. Kaedah ini ambil kat mana? Ambilnya orang-orang Mekah wajib berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Keluar daripada Mekah kepada tempat yang aman, tempat yang boleh menyatakan syiar Islam, boleh menzahirkan syiar Islam, boleh nak praktik amalan Islam dengan secara penuh.
Tak boleh bermukim, tak boleh menetap di Mekah. Kemudian bila Rasulullah balik dengan sahabat dia mari ke Mekah, orang-orang Mekah balik ke Mekah, Rasulullah tak benar orang-orang Mekah menetap di Mekah lebih daripada 3 hari. Tak boleh sampai 4 hari. Haram orang Mekah tak boleh duduk. 3 hari boleh. Macam mana boleh 3, 4 tak boleh? Di sinilah kerana kaedah syarak bila duduk di satu tempat 4 hari dinama orang itu menetapkan, tak nama musafir. Orang Mekah haram menetap di Mekah. Itu tempat ulama kita ambil buat ukurannya 4 hari. Nak kira menetap ke tidak menetap. Faham ke tak faham? Itu nak beri gambar kata ulama dia jauh dia pergi. Kalau kita nak pergi ke mana kita? Nak pergi mana? Kita tahu ke tak hadis-hadis seperti itu? Kalau kita tahu kita boleh ambil hukum ke tak daripada situ? Tak boleh. Kita tak gambar pun, tak ada sila pun. Oleh itu nak masuk pada soalan. Tu pergi kat luar dulu. Kita mari baru nak mari kepada soalan. Tapi selama mana duk soal, selama tu jawab. Sampai dia 10 ke macam mana ni? Nak kira juga. Orang kita kat sini, kat Putrajaya ada sistem dia, ada masa dia kena hidup dalam sistem. Tak gitu. Apakah serah pada imam lah, dia nak bagi masa macam mana, serah pada dia. Nak sudahkan soalan ini dulu. Iaitu bila orang ada dua tempat duduk begini, apa kaedah dia? Kesemua soalan ni semua sudah ada di dalam kitab fiqh kita. Kalau kita belajar sudah ada semua dalam Minhajul Talibin Imam Nawawi dan syarah-syarah dia. Sebab tu bagi saya, kalau kita cukup dengan kita belajar kitab fiqh kita Syafi'i, kaya dah ilmu di dalam tu. Kita mengajilah, belajarlah kitab mana pun. Kita nak belajar Tuhfatul Muhtaj boleh, Mughnil Muhtaj pun boleh, Nihayatul Muhtaj pun boleh. Boleh kita nak belajar ke semua. Semua tu sama saja. Ada khilaf sikit sebanyak saja. Isi soalan semua, soalan tu semua ada kat dalam tu ke semua. Ada di sana man lahu maskanan. Orang yang ada baginya 2 tempat. 2 tempat kediaman. Bila orang ada 2 tempat kediaman, nak kira dia ni yang mana jadi tempat kediaman yang nama dia mustautin, nama ahli tempat kat situ, dengan tak nama ahli tempat kat situ. Dia ada kaedah dia. Nak kira bila begini, nama dia orang ada 2 rumah. Rumah di Kuala Lumpur dan rumah kat Johor. Maka orang nama dia ni orang Kuala Lumpur ke orang Johor? Pertama kali kena tengok betul niat dia dulu. Dia nak mati kat mana? Dia nak mati Johor ke nak mati Kuala Lumpur? Kena kau kat situ dulu. Dia mari Kuala Lumpur ni, dia mari kerja ke? Dia nak klik dia mati kat sana. Kalau dia nak kedua-dua, dia nak kalau mati sana dia buat tempat kedua-dua. Biasanya bila buat rumah 2, dia nak kedua-dua lah. Ikut mati kat sana dia nak buat tempat kediaman dia kedua-dua. Tengok kat situ pertama kali. Kalau sama kat situ, kena nombor 2, kena tengok tempat yang dia banyak duduk kediaman dia banyak kat mana? Banyak kat Kuala Lumpur ke banyak kat Johor? Kalau Kuala Lumpur 1 bulan, kat Johor 1 bulan, kat Kuala Lumpur 1 bulan, Johor 1 bulan tu sama banyak, sama berat. Sama. Kena kira kaedah lain pula. Kaedah mana pula? Isteri dia ni duduk kat mana? Isteri dia, anak dia duduk kat sini ke duduk kat Johor? Kalau sama-sama, isteri kat Johor pun ada, isteri kat sini pun ada. Tapi hak soal ni bakar je. Boleh jawab lah. Kena kira hak ada isteri. Kalau kahwin dah, sama dah Kat Johor ada isteri, kat sini ada isteri. Kena kira anak pula. Anak ada kat Melaka, kat Johor ke duk Kuala Lumpur?
Sama anak, sana pun anak ada, sini pun anak ada. Kira anak yang mana banyak pula. Bila sama kira harta pula. Harta banyak kat Johor ke banyak kat Kuala Lumpur? Kira harta pula. Kat situ kiraan dianya. Maka boleh dah tu. Dapatlah kita kira. Sekarang hak soalannya, dia baru bakal saja. Maka kena kira kat sini. Bila sampai ke Johor, tak kira tempat kediaman tetap mustautin. Nama dia orang buat ketetapan saja. Kalau dia sampai ke Johor, dia niat dari Kuala Lumpur nak pergi ke Johor, dia nak singgah ke Johor tu 4 hari ke atas. Semata-mata sampai, tak boleh dia jamak qasar. Tak boleh jamak qasar tu bukan kerana dia balik ke rumah dia. Kerana dia nama hukum dia orang bermukim, orang duduk kat Johor 4 hari nama dia. Di atas dasar tu. Kalau dia balik kat Johor, dia nak balik 2 hari saja, 3 hari saja, ataupun 4 hari. Dengan hari dia sampai dengan hari dia nak balik ke Kuala Lumpur, yang dia duduk kat situ penahnya 2 hari saja. Itu boleh. Nama dia orang musafir. Tak nama dia orang bermukim. Wallahu a'lam. Bagus soalan yang terakhir. Ya. Sebab ada kami boleh kat luar apa? Ya. Jadi soalan terakhir, amalan yang mungkin Babu boleh share untuk mudah bangun tahajud. Amalan yang boleh share untuk mudah bangun tahajud. Hak pertama kali, hak sudah dicuba, sudah diterai, hak ni banyak berjaya lah. Iaitu kita letak jam alam kita. Hak tu amalan hak nombor 1 sekali lah. Betul tak betul tahu lah. Tak itu. Tapi syaratnya jam alam tu kena letak di tempat yang jauh. Jauh sikit 3 depo. Kalau 1 depo tu dia lompat. Lagi lompat tutup lagi. Kalau letak 3 depo tu dia lompat tak itu lah. Baru boleh. Begini, soalan begini, perkara begini. Kalau kita tak faham, kalau saya jawab terus misalnya, itu yang sudah faham, naknya amalan-amalan daripada maknanya bacaan yang tertentu, bacaan ayat tertentu, zikir yang tertentu untuk menggerakkan kita, untuk menyedarkan kita daripada kita tidur di jam yang tertentu. Kita nak baca ayat mana? Kalau saya sebut dulu, bacalah ayat tertentu. Dihukum khurafat, dihukum bid'ah. Di mana Rasulullah ajarnya? Kata baca ayat ni boleh jaga jam yang tertentu. Di mana hadisnya? Kata Rasulullah ajar bila baca ayat ni, baca doa ni boleh jaga di masa yang tertentu. Saya pun tak boleh jawab. Saya pun tak jumpa hadis-hadis kata baca ayat ni jaga, baca ayat ni boleh sedar. Tak ada. Apa macam mana? Ini kita kena tahu satu kaedah lagi. Saya nak tanya, adakah di sana Al-Quran dan Al-Hadis bila kamu lapar, kamu mesti makan nasi atau roti? Ada tak? Tak ada. Apa tu? Kita percaya tak kata kita lapar, kita kena makan nasi? Percaya. Pak ambil kat mana? Tahu kat mana? Bila kamu sakit kepala, ada kepala migrain, kena Pinado satu jenis. Kalau sakit kepala serta demam, ada Pinado dia. Kita kena ambil Pinado tu, ada Quran dan hadis tak? Tak ada, apa kita amal macam mana? Tak bid'ah ke? Ini perkara dia panggil satu daripada perkara mujarrabat namanya. Yang sudah diterai. Betul tak betul terai? Kalau tak ni terai ya. Cakap kata terai. Kalau kata terai tengok terai tengok dulu. Terai lah bahasa tulis dah. Perkara yang sudah diterai, sudah dicuba, sudah ditesting dah. Sudah testing, sudah berlaku,
Bila lapar masuk nasinya kenyang. Kau ambil hak ni dah, nak ambil hak lain takut tak kenyang, tak tahu tak cerai lagi. Hak ni sudah terai berlapis-lapis, berkorong-korong dah. Bagi perut orang Melayu dia kena kenyang dengan nasi. Pinado ni sudah diterai dah. Bila sakit kepala kena dia pakai sembuh. Kita gunalah Pinado. Adakah bercanggah dengan Quran dan hadis? Tak bercanggah kerana berdasar kepada Quran dan hadis juga. Ini berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nama dia Sunnatullah. Nama dia. Jangan bid'ah. Mata Rasulullah tak buat bid'ah. Rasulullah tak buat bid'ah. Tak betul. Terai ni satu daripada sunnah Rasulullah. Takut masa panjang sangat. Kalau tarik-tarik je panjang pula. Maksudnya ayat-ayat yang tertentu, ulama-ulama dan orang tertentu dia sudah terai. Pakai ayat ni sudah jadi begini. Dia baca jadi begini, jadi begini. Maka inilah nama ayat-ayat yang mujarrabat, yang boleh kita beramal dengan dia untuk sudah jadi hak sudah ditajribah itu. Sudah ditajribah. Tok guru saya, dia biasa bagi ijazah. Dia suruh baca Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa 3 kali senapas setiap lepas solat. Maka siapa saja nak buat mudarat kepada kita, dia kata tak sampai, tak boleh. Semacam ada benteng, ada pagar, mari tak boleh. Serai mari pun tak sampai. Mari ada penepis, ada perisai dia. Itu apa? Itu sudah mujarrabat. Mujarrabat, tak sampai. Saya sudah cuba dah. Ada serai saya tak sampai. Lepas tu kalau hak sampai pun nak mati dah tu. Lepas tu makan nasi tak kenyang dah. Tu nak mampu dah. Begitulah ulama kita sudah, dia kata yang sudah dicuba. Pertama kali kita kena niat yang benar. Aku nak jaga sungguh waktu sekian-sekian. Aku nak jaga betul-betul waktu sekian. Bacalah akhir 3 ayat yang akhir daripada suratul Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Baca 3 ayat akhir, niat dengan lillah nak jaga waktu sekian-sekian. Insya-Allah Allah menjagakan. Allah jaga. Saya ingat, saya tak tahu saya baca ayat mana, tak tahu Allah bagi juga. Saya kadang-kadang penat sangat. Saya bawa kereta semacam bawa orang di dalam tak sedar, jenera. Setiap kali keluar pada rumah, boleh kata saya jenera lah bawa kereta. Tapi bila kata nak turun pagi, bila nak sentuh pokok kayu tepi jalan, ada yang menggerak, mari kocok kat sini, dia pusing steering. Saya sudah. Kadang-kadang panjanglah jaraknya dia pergi dengan tak sedar tu. Begitu. Kadang budak pelajar duduk kat tepi, apa nak sentuh kereta kat depan dah. Waktu tu dia hak ni ada hak boleh gerak lalu. Sebabnya kita sudah cuba, dia ada yang sudah tajribah dia panggil. Macam tu tajribah. Kalau tanya saya baca ayat apa, tu kena ada pekerah lah. Kena ada bayaran dia. Begitulah mana itu ayat yang tajribah, nama dia sudah ada apa, sudah dicuba. Begitulah pada yang saya boleh tahu apa yang saya sampai. Yang baiknya itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikit sebanyak yang ada salah silap dan setuh tu terkasar dan yang tak memuaskan, saya minta ampun dan maaf banyak-banyak. Itu daripada nafsu saya lah. Saya rasa saya cakap tadi adalah keluar daripada nafsu saya. Maaf banyak-banyak. Akhir sekali kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini majlis yang dapat kita dekat dengan dia, majlis yang membawakan kita kepada rahmatnya, kepada syurganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.